Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam YouTube channel Ustaz. InsyaAllah hari ini kita sambung pembelajaran kita dalam pembelajaran ataupun dalam subjek Al-Quran tahun 3. KSRA Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Hari ini kita akan belajar Al-Quran tahun 3. Masih lagi dalam surah An-Nisa. Kita nak belajar sedikit kefahaman ayat, intisari ayat. Ayat surah An-Nisa ayat 116. Hari itu, tempoh hari Ustaz ada bagi latihan untuk tulis kan arti kalimat dalam muka surat, buku teks Jawi, buku teks Al-Quran, silibus Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, surat 170. Buka muka surat 170. Di situ ada ayat surah An-Nisa. Tema ayat dia larangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz ambil masa sikit, kita baca dulu, kita ambil berkat surah An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baca sepotong ayat daripada surah Nisa ayat 116. Okey, baik. Kita nak baca sikit lah, nak faham sedikit intisari ayat seperti mana yang Ustaz dah letak dalam skrin dia di dalam ni. Baik, kita baca sambil-sambil kita faham, kita menghayati ayat ini. Baik, yang pertama, intisari ayat. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mempersekutukannya. Seperti mana dalam tema ayat 116 ini, iaitu larangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sudah tentu Allah melarang mana-mana hamba-Nya, ciptaannya, dan Allah tak akan ampunkan dosa kita jika kita mensyirikkan atau mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menduakan Allah. Kita percaya ada kuasa lain selain Allah Taala. Contohnya kalau kita tengok kartun sekalipun, kalau kita tengok kartun, kita percaya Power Rangers, kita tengok apa lagi kuasa Naruto, kita percaya kuasa-kuasa ini dia lebih hebat daripada Allah, ataupun dia sama level dengan Allah SWT. Ini sangat bahaya. So kalau kita tengok kartun, kita tengok cerita Avengers ke Marvel, Batman dan sebagainya, kita kena jadikan ia sebagai hiburan semata-mata dan tidak menganggap ia sebagai satu benda yang betul. Kita sebagai ibu bapa ataupun kamu sebagai abang kepada adik-adik awak, kamu kena kontrol. Kita kena cakap ni lakonan saja, memang kita boleh terbang, Spiderman boleh panjat sana sini, tapi dia tidak sama seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu intisari ayat yang pertama. Yang kedua, kita tengok ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Kita kena tahu apa saja dosa yang kita buat. Kadang-kadang kita terkasar bahasa dengan ayah kita, mak kita. Mak kita panggil, kita lambat jawab ataupun tak nak pergi. Kita kasar, ataupun kita ada terambil, ataupun kita contoh kita lewat solat, ataupun kita tak solat contohnya kan. Benda-benda ni Allah akan ampunkan kita. Puasa kita tak puasa, bayar zakat pun tidak, contoh. Itu benda-benda basic lah rukun Islam kan. Allah masih akan maafkan kita, kecuali satu dosa yang Allah tak ampunkan adalah dosa syirik. Ini sangat bahayalah kalau kita menduakan Allah SWT, kita mempersekutukan Allah SWT. Dosa ini tidak akan dapat diampunkan Allah, walaupun taubat nasuhah macam mana sekalipun. Sebab tu daripada awal kita kena faham benda ni, dan kita kena jaga-jaga diri kita. Kadang-kadang percakapan kita pun boleh mendatangkan syirik khafi. Syirik, kalau kita belajar tauhid, akidah, ada dua, syirik jali, syirik khafi. Syirik yang jelas, syirik yang tersembunyi, yang kadang-kadang terlepas cakap. Sebab tu kita kena
kontrol. Lebih-lebih lagi syirik jali, syirik yang nampak, yang zahir. Kalau kita cakap benda-benda yang direct tentang kuasa yang sama dengan Allah tu lebih daripada Allah, itu lebih bahayalah. Baik, yang ketiga intisari ayat tersebut, ayat yang ketiga juga menjelaskan setiap yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya dia telah terkeluar daripada Islam, murtad terus. Benda ni paling basic. Sebab itu rukun iman kita yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yang pertama je kita dah tak percaya, kita tidak beriman, kita cakap ada benda lain lagi power daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, dan tentulah dia bukanlah hamba yang diradai Allah Subhanahu Wa Taala. Terkeluar automatik secara akidahnya lah. Mungkin kadang-kadang IC Islam, tapi kadang-kadang dalam Facebook, dalam TikTok sekarang, Instagram, kadang cakap benda yang bukan-bukan, ada kuasa kita. Kadang-kadang kalau kita tengok masyarakat kita sekarang ni, percaya kepada bomoh 100%, percaya kepada doktor sepenuhnya 100%. Doktor lah yang menyembuhkan ayah saya, mak saya, dan mungkin doktor adalah sebagai pemuka jalan, doktor ikhtiar. Tapi yang penyembuhnya kita kena ingat Allah SWT lah punca 100% apa saja yang berlaku di atas muka bumi. Itu yang kita kena berhati-hati. Baik, apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini? Pengajaran ayat yang pertama, manusia sangat beruntung kerana memilih jalan ketakwaan. Apa maksud takwa? Kita membenarkan diri kita untuk yakin dan beriman kepada Allah. Kita juga takut, bukan takut apa? Memang kita kena takut kepada Allah SWT atas segala pembalasan azab yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Kita kena yakin kepada Allah SWT. Maka kita beruntung. Jika kita memilih jalan untuk beriman dengan Allah SWT, kita percaya tak ada kuasa lain yang lebih nyata hebatnya selain daripada Allah Ta'ala, maka kita ni beruntung, sangat-sangat beruntung. Tetapi barang siapa, pengajaran ayat yang kedua kita baca, barang siapa yang memilih jalan kekufuran, jalan yang lain selain daripada beriman kepada Allah, maka dia adalah orang yang sesat, dan sesungguhnya dia adalah orang yang rugi. Dan juga ada dijelaskan di dalam surah Al-As, wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada juga untung dan rugi bagi orang yang memilih masa, yang membazir masa dan sebagainya. Dalam surah Al-Fatihah juga ada disebut waladhdallin, jalan-jalan orang yang sesat. Kita tak nak benda-benda ni berlaku kepada kita. Sebab tu kita kena yakin apa saja yang kita faham, apa saja yang kita belajar, kita amalkan, dan apa saja kadang-kadang anasir-anasir luar tu kita cuba elakkan, kita cuba jauhkan, insya-Allah. Baiklah, untuk hari ini itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar kefahaman ayat surah An-Nisa ayat 119. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.